Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke episod yang terbaru untuk siri Ramadan bersama Tadabbur Circle, di mana kita akan explore dan juga kita akan menelusuri kisah-kisah yang menakjubkan dalam Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan lihat satu kisah daripada ataupun satu ayat daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-10, di mana ayat ini sangat memberi kesan kepada saya lah, terutamanya apabila membacanya. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat litubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan sepeninggalannya menjadilah hati ibu Musa kosong. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anak itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat ni kalau kita nak tengok background secara menyeluruh lah. Asalnya kita tahu bahawa cerita Nabi Musa AS, di mana Nabi Musa AS lahir di satu zaman yang di mana Bani Israel memang ditindas teruk oleh Fir'aun terutamanya. Dan Fir'aun mendapat satu mimpi yang di mana mimpi tersebut telah ditafsirkan oleh orang yang dekat dengan Fir'aun ataupun ahli-ahli sihir Fir'aun, bahawasanya akan ada salah seorang bayi daripada kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan Fir'aun pada waktu ataupun pada masa hadapan. Oleh sebab ini Fir'aun rasa apa? Fir'aun rasa sangat takut, dan sudah semestinya Fir'aun dia setelah mendapat berita tersebut ataupun mendapat pandangan daripada orang yang terdekat dengannya, maka Fir'aun telah mengutus satu tentera ataupun semua guard Fir'aun untuk pergi ke bayi-bayi Bani Israel yang baru lahir dan membunuh bayi-bayi tersebut. Dan kita boleh lihat bahawasanya ini adalah salah satu perangai Fir'aun lah. Kalaulah zaman sekarang Israel terutamanya apabila membunuh bayi-bayi di Palestin contohnya, ini bukan sesuatu yang baru, menunjukkan bahawasanya Israel pun ada perangai kefir'aunan. Walaupun Fir'aun dah tak ada, tetapi perangai kefir'aunan tu masih ada. So apa yang terjadi adalah ibu Nabi Musa mendapat satu wahyu atau satu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan Nabi Musa di dalam sebuah bakul dan dihanyutkan ke dalam satu sungai yang amat deras. Dan ayat ini menggambarkan perasaan ibu Nabi Musa sewaktu itu. Allah mengatakan bahawasanya wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan apabila melihat keadaan tersebut, apa yang terjadi kepada ibu Nabi Musa? Farigha. Fuadu farigha, iaitu hati ibu Nabi Musa menjadi kosong. Pernah tak kita lihat seseorang itu terlalu trauma, dan apa yang berlaku adalah apabila kita nak try buat macam ni pun dia tak kelip mata, dia rasa kosong. Dan ini adalah sesuatu yang menggambarkan trauma ibu Nabi Musa sewaktu itu. Ibu mana yang sanggup melihat anaknya dihanyutkan di dalam satu sungai yang sangat deras? Tidak ada ibu yang sanggup melihat perkara tersebut. Dan ini adalah satu perkara yang mengakibatkan trauma sebentar, di mana ibu Nabi Musa tidak dapat bergerak, tidak dapat berfikir dengan betul-betul tenang, tak dapat. Dan Allah gambarkan apabila perasaan ibu Nabi Musa ni terlampau trauma dan apabila kadang-kadang emosi terlampau menguasai diri, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, kan? Dan Allah menceritakan akibat daripada perasaan trauma ini, kan, akibat daripada perasaan ibu Nabi Musa ini terlampau emosi, apa Allah gambarkan dalam ayat ni, in kadat litubdi bihi. Maknanya hampir-hampir ibu Nabi Musa tu, litubdi ni maksud dia dalam bahasa Arab ni, dia nak cakap yang hampir ibu Nabi Musa ni, Ummu Musa ni nak jerit, oh anakku. Apa yang akan jadi kalau ibu Nabi Musa jerit? Apa akan jadi?
Sudah semestinya pegawai ataupun pengawal-pengawal dan juga tentera Firaun yang cari bayi-bayi Bani Israel untuk dibunuh akan dengar rintihan ibu Nabi Musa, dan apa yang berlaku? Kemungkinan besar waktu itu Nabi Musa pun dibunuh. Hampir sahaja disebabkan terlampau emosi, disebabkan fikiran tak waras waktu itu, disebabkan emosi yang terlampau membuak-buak, apa yang berlaku adalah hampir sahaja perkara itu yang berlaku. Tetapi apa yang berlaku kat sini? Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jika kalau kami tak ikat hati ibu Nabi Musa waktu itu, perkara tersebut akan berlaku, iaitu ibu Nabi Musa hampir menjerit meminta pertolongan, dan akibatnya akan menjadi satu akibat yang buruk. Tetapi bagaimana perkara ini tidak terjadi? Kerana laula arrabatna ala qalbiha, hati ibu Nabi Musa yang kosong tadi, apa yang telah berlaku? Allah ikat balik, Allah kuatkan balik hati ibu Nabi Musa untuk menghadapi situasi tersebut. Walaupun seorang ibu tidak sanggup berjauhan dengan anaknya. Kalau kita sendiri kan, kita tengok ibu kita contohnya melihat, ataupun kita sebagai ibu sendiri, anak baru duduk asrama 10 km ataupun lebih kurang rumah, ataupun lebih kurang dalam 5 km, tetapi kita still rasa sedih kerana seorang ibu, naluri ibu itu tidak boleh berjauhan dengan anaknya. Dan bagaimana Allah menggambarkan dekat sini sesuatu yang mengakibatkan trauma, sesuatu yang mengakibatkan emosi kita terganggu. Percayalah bahawasanya Allah akan bantu, dan Allah boleh bantu dengan bagaimana? Dengan Allah mengikat hati-hati kita. Dan antara benda yang sangat penting untuk kita lihat di sini adalah antara cara untuk kita kuatkan emosi kita, ataupun antara cara untuk kita kuatkan diri kita adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kuatkan hati kita. Sebab itu ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, wahai yang membolakkan balik hati, iaitu Allah yang membolakkan balik hati kita, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkanlah hati kita ataupun hati kami atas agama kamu. Bermaksud apa? Bermaksud agar Allah kuatkan hati kita jika apa-apa pun yang berlaku, kita masih akan berpegang kepada agama dan juga masih akan berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah ini sangat penting. Dia menunjukkan bahawasanya Al-Quran meraihkan sifat emosi manusia. Yes, emosi manusia ni kadang-kadang akan ada naik dan turun. Kadang-kadang kita akan rasa stres. Kadang-kadang kita akan rasa terlampau emosi sampaikan kita membuat sesuatu tindakan yang mungkin menghasilkan sesuatu yang buruk. Tetapi percayalah, dalam kita menghadapi emosi ini, Allah boleh bantu kita kalau kita meminta kepadanya. Sebab itu, selain daripada kita berjumpa dengan pakar-pakar dalam bidang psikologi, pakar-pakar dalam bidang yang ataupun pakar-pakar doktor psikologi, psikiatris kan, untuk membantu untuk kita mengenal pasti masalah dalaman kita daripada segi emosi dan juga daripada segi psikologi kan. Kita juga meminta Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menguatkan hati kita. Apa-apa yang berlaku, sama ada itu daripada side effect dalaman ataupun luaran, kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kuatkan hati kita. Jadi bulan Ramadan ni kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apabila kita keluar daripada bulan Ramadan ni, antara yang akan kuat, antara yang akan sejahtera adalah hati kita. Jadi insya-Allah jika hati kita sejahtera,
maka semua perkara yang berkaitan dalam diri kita, sama ada dalaman atau luaran, akan menjadi kuat insya-Allah. Dan ini hasil daripada tadabbur ayat ke-10, di mana Allah kuatkan Nabi Musa, ibu Nabi Musa, dengan bagaimana? Dengan Allah menguatkan hati, Allah mengikat hati ibu Nabi Musa alaihissalam. Moga-moga dengan ayat tadabbur hari ini akan membuka ataupun membuka minda kita agar sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan. Manusia mampu membantu kita daripada segi memberikan pandangan, memberikan satu perkara yang ataupun memberitahu sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi sesungguhnya Allah berhak dan Allah yang akan benar-benar membantu untuk menguatkan kita, untuk menguatkan hati kita. Itu sahaja untuk tadabbur pada hari ini dalam siri kisah-kisah menakjubkan dalam Al-Quran. InsyaAllah kita berjumpa pada siri yang seterusnya ataupun episod yang seterusnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.